lebih banyak pada baca hadis, ya. Bersembang pengurung lebih banyak pada bersembang bab ilmu. Jadi sawah kita tu, bendang kita tu, tanu padi, tani sambau, tani rumput, tantu padi sikit, tantu sambau, tani rumput, tani lubang tikui, tantu lubang getah. Lebih kurang itulah. Saya buat contoh ni pasal saya nak bendang. Saya tahulah, tanam padi, padi sikit, sambau banyak, patu rumput, patu lubang getah, tu lubang tikui. Tak apa nak jadi padi itu, pasal apa? Mana nak jadi kita turun pergi bendang pukul 10 pagi baru turun pergi. Saya pergi pukul 11 suku naik dah. Pergi bendang pun 2 hari seminggu. Padi nak jadi nak tak apa. Ni hadis yang saya nak baca ni, kita dengar baik. Habis hadis ni nak balik lah. Tuan-tuan tahan, saya tak mau luar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Wadizat Astro Awani berehat sebentar. Bismillah. Lepas iklan dah boleh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Allah berfirman. Allah berfirman dengan apa yang tuan-tuan? Ya bani Adam, wahai anak-anak Adam, wahai manusia, anak-anak Adam, kam min sirajin qad atfa'athu rihul hawa. Cuba kau tengok kelilingmu, betapa banyaknya lampu-lampu iman sudah terpadam akibat ditiup oleh angin hawa nafsu. Wahai anak-anak Adam, cuba perhatikan baik-baik di kelilingmu atau dalam hidupmu. Kam min sirajin qad atfa'athu rihul hawa. Betapa banyak lampu-lampu iman yang dulunya cerah menerang, sekarang sudah terpadam ditiup oleh angin hawa nafsu. Angin hawa nafsu kencang, deras, menggila. Hukum hakam tak peduli lagi lah. Agama pun tak peduli lagi lah. Hampa sembah bak surga, bak neraka, hampa punya pasal, aku kira duit saja. Angin hawa nafsu bertiup sangat keras, sangat kencang, sangat ganas. Akibatnya terpadamlah lampu-lampu keimanan yang dulunya menyala. Siapa yang menyalakan? Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Lampu iman itu terpadam di mana? Dia terpadam di mana? Bukan dia terpadam di Tubah Hulu ya. Bukan dia terpadam di Penanti ya. Bukan dia terpadam di apa, di kulit mana, di bakarnya. Terpadam habis. Ya. Dia tengok ni. Kam min 'abidin qad afsadahu 'ujub. Betapa banyak orang-orang yang kuat beribadat. Dalam kuat beribadat pun lampu iman dia terpadam. Rosak ibadat dia kerana ujub, kerana dia nak tunjuk-tunjuk ibadat dia kawan. Dia nak tunjuk-tunjuk ibadat dia kawan. Kalau lampu iman dia menyala, dia ibadat ikhlas. Ni kata Rasulullah, Allah berfirman, dalam orang kuat beribadat tu pun lampu iman dia terpadam. Sebab apa? Dia beribadat, rosak ibadat dia kerana ujub. Ujub tu yang memadamkan ikhlas dia. Ujub ni apa dia? Ngadang-ngadang, menunjuk. Ujub tu telah memadam lampu ikhlas dia. Itu orang yang ahli ibadat. Dua. Wa kam min ghaniyin qad afsadalhu al-ghana. Betapa orang kaya-kaya, betapa banyak orang yang kaya-kaya menjadi hina oleh kerana kekayaannya.
Sebab apa? Dalam dada kehidupan orang kaya itu terpadam lampu iman. Kaya dia cara tak elok, belanja dia cara tak elok, hubungan dia dengan masyarakat jadi tak elok. Kenapa? Orang kaya ini pun lampu iman telah terpadam daripada dada dia akibat ditiup oleh angin hawa nafsu dia. Aku nak kaya, aku nak kaya. Sampai timbullah lagu Kalau Aku Kaya. Kalau aku kaya. Dia duduk tu, kalau aku kaya, kalau aku kaya. Macam dengan apa, Irandi dengan lagu-lagu tu. Dia tidur pada mimpi, kalau aku dia sayang babi. Tuan-tuan, Allah Ta'ala kata betapa banyak orang-orang kaya menjadi hina kerana kekayaan dia. Pasal apa? Lampu iman dalam dada dia terpadam akibat ditiup oleh angin hawa nafsu, lalu kekayaannya mengakhirkan dia dengan kehinaan. Subhanallah. Itu yang saya ramak tadi. Sawah kita tantu padi sikit, tani sabah banyak, tantu rumput banyak, tantu sarang tikus, tani lubang ketam, tantu lubang ular. Dalam bendang yang sama. Dulu zaman Rasulullah, bendang itu cantik. Padi waktu dia masak tu macam permainan ni. Padi menguning terbentang luas bagai permaidani. Allah cantik tu. Padi menguning tu padi dah masak terbentang luas. Nampak apa? Bagai hamparan permaidani, petani gembira merasa puas. Tolong sambung lah. Tuan-tuan tak tahu, tuan-tuan tahu hati meresati dia. Itu dia saya gambarkan lagu tu. Dia kata waktu Rasulullah ada tu, kata ibarat ladang Islam ni macam bendang, padi menguning, buah lebat terbentang luas, Masya Allah, berpuluh-puluh ekar, bagai hamparan permaidani. Masya Allah. Petani gembira merasa puas. Lepas itu ayat tu saya tak tahu. Itu yang tuan-tuan nampak. Jadi dalam ni orang yang ibadat rosak ibadat kerana wujud. Pasal apa? Lampu iman dia terpadam. Yang kaya tersungkur hina dengan kekayaan dia kerana lampu iman terpadam. Okey, yang ketiga, wa kam min faqirin afsadahul faqr. Betapa banyak orang-orang yang susah, miskin dan fakir menjadi lebih hina kerana kemiskinannya dan kefakiran dia. Dah lah hang tak ada apa, mulut hang pula sombong. Dulu zaman Rasulullah banyak orang miskin, tapi orang miskin dulu dia miskin harta saja, budi bahasa dia banyak, dia mulia, ibadat dia banyak, berkawan dengan orang pun banyak, rajin pun banyak. Yang ni, miskin yang iman dia, lampu iman dia terpadam. Dia miskin seketui, macam miskin cok kodok. Dalam cok kodok ada apa? Pisang pun ada, tepung pun ada, nyok parut pun ada. Kadang-kadang cok kodok barunya, cok kodok modennya, cok kodok modennya jagung pun ada. Ni yang miskin ni, dia miskin tu. Miskin ibadat, miskin ikhtiar, miskin fikir. Tu yang saya habaq kat tuan-tuan berkuliah bila saya kata, saya antara kerja saya dekat nak raya, saya duk pergi bagi amanah orang-orang yang duk bagi zakat melalui tangan saya, pergi bagi sedekah saya pergi bagi. Saya jumpa rumah, bukan satu rumah, bahkan banyak rumah. Lagi 4 hari 3 hari nak raya, rumput sampai tepi tangga. Rumput sampai tepi tangga. Tangga ni berdanuk, nampak? Berdanuk. Tahu tak berdanuk guna?
Abang berdanuk dulu mana? Tak kerti. Rumah apa pula buka pintu masuk terus. Buka pintu rumah teres kan. Mana ada rumah dulu ada tangga. Berdanuk tangga nak pijak tak apa. Berartinya dia miskin semua. Miskin duit ringgit dah tentulah. Miskin ikhtiar, miskin semayang, miskin doa, miskin kawan. Yang kaya, kaya merapu. Jadi sebab tu hadis ni kata Rasulullah, selama orang miskin tu lampu iman dia menyala elok, tak ada masalah. Dia cuma miskin harta benda. Tapi pi kedai orang puji dia, pi masjid orang puji dia, tak mana pun orang puji dia walaupun dia orang susah. Tapi main dengan orang susah yang lampu iman dia terpadam, maka dia ni miskin seketui, miskin campur semua, miskin package dia, miskin semua. Jadi kata Rasulullah, apabila lampu iman terpadam dalam kehidupan jiwa raga orang miskin, maka berlebih hinalah orang fakir tersebut. Itu yang Rasulullah katakan, al-faqru ayyakuna kufra. Hampir-hampirlah kemiskinan itu membawa dia menjadi kufur. Kerana miskin dia rompak rumah orang, kerana miskinlah dia duduk curi barang orang. Baik, yang ketiga, yang keempat, wa kam min sahihin afsadathu al-afiyah. Betapa banyak orang-orang yang sihat menjadi rosak dengan kesihatannya. Waktu dia segar sihat ni, haram tak mau pergi masjid. Waktu sakit duk keh, panggil orang masjid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Waktu sihat lupa semua. Kata Allah, kau tengoklah, lampu iman terpadam dalam dada orang yang sihat. Dengan sihat itulah dia menjadi rosak. Sebab tu tuan-tuan kena syukur kalau Allah Ta'ala bagi sesama 24 hari. Jangan dah mula lah sakit Allah Ta'ala buat aku begini ni. Apa siapa? Sakit. Kalau tak sakit mungkin hang duduk di stadium tu. Kalau hang tak sakit mungkin hang singgah kat Kubang Ulu, ada kedai nombor ekor tu. Sebab tu dalam sakit tu ada nikmat. Korang-korang tekan brek sikit berbuat benda jahat. Jadi kata Rasulullah, Allah sebut, dia kata, tengoklah apa jadi pada orang yang sihat akibat lampu iman dia terpadam. Sihat dia menyebabkan dia lagi laju buat jahat. Waktu sihat tu dia lagi laju buat jahat. Waktu sihat tu perempuan dia pergi mengurat 4-5 tempat, balik kena buat alim di rumah. Dr. Mazlan tak lah, puan janganlah takut. Dr. Mazlan ni orang hak dalam ni dak. Saya tu kata orang Afrika Selatan hak dalam ni elok, tak ada apa masalah. Saat ni perempuan balik pergi duduk mengendap almari nu, drawer ni, tu buka laci tu, laci ni apa. Saat dia kata sihat tu hidup murah rata. Dah dalam ni okey, garanti okey. Hak belah sini pun okey, tuan-tuan yang tengok. Belah ni okey. Okey. Tapi kalau tak okey pun hak dalam ni kat kau. Waktu dia sihat tu, yang balik lambat dari rumah waktu sihat. Tapi waktu sakit belum balik dalam rumah lah. Ada dalam rumah. Saat nak masak nasi moy, kita masak nasi moy. Habis tu dengan serai-serai, katok habis kulit-kulit ni, apa udang semua tumbuk-tumbuk masuk nasi moy. Waktu sakit, waktu sihat pergi cari amoy. Jangan kita tak faham. Kalau perempuan tahu suami perempuan tu memang orang macam tu, yang dia sakit tak apa, dah sembuh. Kalau dia sihat tak cukup tanah, dia pergi. Pasal apa? Lampu iman terpadam. Tapi kalau orang sihat, lampu iman dia menyala elok, insya-Allah. Dia kata jom yang siap awal sikit kita pergi semayang di masjid. Bila ni ada orang macam kita. Dia kata jom midah, tapi mana abang?
kita pergi ziarah maklum sakit. Maklum sakit. Dia kata yang duit muktan kita tahu sudah ada banyak mana lagi. Yang kata rasa-rasa korang RM15 RM4,000 pun. Jom kita pergi masjid, kita nak buat kolah baru. Lampu iman dia terpadam, hina. Lampu iman dia menyala mulia. Tapi kata Allah, malangnya ada di antara hambaku, lampu iman dia sudah terpadam akibat ditiup oleh angin hawa nafsu yang sangat kencang. Sebab tu angin hawa nafsu ni kena jaga tuan-tuan. Jangan duk layan dia sangat. Dia tuan-tuan, hawa nafsu tuan-tuan ni benda, kalau tuan-tuan nak tahu, aku ni duduk dalam hawa nafsu ke aku duduk dalam mana kan ni? Tuan-tuan senang ya? Bila tuan-tuan duduk dalam keadaan ghalib, tu artinya hawa nafsu. Ghalib duduk dalam Tesco, biar sak bahagian tu, sak bahagian ni, sak bahagian tu, sak bahagian ni, ghalib semua. Cik abang kata pergi beli barang 45 minit, abang tunggu tahun ni 2 jam lah duduk kursi, baru 4 benda beli pun balik. Tu artinya tuan-tuan sudah terperangkap dalam hawa nafsu. Dia jangan main tuan-tuan. Kata Rasulullah, wa kam min sahihin afsadathu al-afiyah. Betapa banyak orang-orang yang sihat maka dirosakkan oleh kesihatannya sendiri akibat lampu iman dia terpadam. Itu nombor 4. Yang kelima tuan-tuan, kita ingat kok orang ni elok sikit pada orang lain. Hak kelima ni Dr. Mazlan duk cakap di depan tuan-tuan, mewakili kumpulan duk cakap di depan tuan-tuan. Siapa dia? Bersama kawan. Diam-diam sudah. Wa kam min alimin afsadatul ilma. Betapa banyak orang-orang yang berilmu dirosakkan sendiri oleh ilmu dia. Kira orang panggil saya main ceramah ni, kira ada ilmu lah sikit kot, Dr. Mazlan kan. Kalau tidak tak kawan nak panggil. Betapa banyak orang-orang yang berilmu, bila lampu iman dia terpadam, maka dia sendiri yang mengkhianati ilmu dia. Ilmu kata A, dia kata B. Ilmu kata hitam, dia kata putih. Ilmu kata tak boleh, dia kata boleh. Kenapa apa? Lampu iman terpadam. Tu saya cerita kat tentang itu. Ya, SMS masuk, buka SMS, baca. Ustaz, saya nak tanya Ustaz, wajarkah seorang penceramah meminta bayaran RM1,500, sedangkan kami surau yang kecil, kami tak ada duit sebanyak itu? Kalau masjid tak apalah, tabung Jumaat jalan, surau Jumaat tak ada, tabung pun tak ada. Wajarkah seorang penceramah minta bayaran RM1,500 untuk dia main ceramah, sedangkan kami surau kecil? Saya jawab kat dia, tuan, jemputlah pendakwah, jangan jemput penceramah. Saya jawab kat dia. Dah lah meja kapal terbang business class, kapal terbang business class, minta satu ceramah, tak kira ceramah kuliah subuh ke, ceramah maghrib ke, tazkirah duha ke, semua nak RM1,500. Walaupun kuliah subuh tu 30 minit pun RM1,500. Dia marah pula tu, orang bayar tak cukup. Dunia mendatang apa ni tuan-tuan ni? Orang ada ilmu, orang ada baca. Pokok harap dia subuh kerana baca tu. Orang ada ilmu, dia ada cahaya. Dunia harap cahaya dia lah yang mencerahkan dunia. Tapi malangnya orang yang ada ilmu ni, orang alim ni, iman dia terpadam. Dan bila iman dia terpadam, dia sendiri khianat dengan ilmu dia. Ilmu kata haram, dia kata halal. Dia sudah berdagang, berniaga dengan ilmu dia. Ni yang jadi hina ni tuan.
Sebab itu kata Rasulullah SAW, dia kata, kamu kena jaga 3 perkara, 3 orang. 3 orang. A'immatul mudillin, pemimpin yang menyesatkan. Kemudian zallatul alim, kejahatan orang-orang ilmu, orang-orang alim. Kemudian orang-orang sufi yang tidak ada ilmu, yang jahil. Ibadat tapi tak ada ilmu. Ibadat kuat tapi tak ada ilmu. Ibadat ikut-ikut orang. Ni, orang ada ilmu, kita harap dia duduk di depan. Dia suluh kita, kita ikut dia. Tapi orang yang berilmu, kata Allah, pelita iman dia terpadam, dia tersungkur menjadi hina. Jadi nak harap dia jaga Islam macam mana? Nak harap jaga Islam macam mana? Mutalarat atau masalah ni. Telan ubat tadi, telan ubat. Ubat sakit jantung, ubat cayak darah, 2 jenis. Ubat sakit urat, 2 jenis. Banyak doktor masalah. Ubat cayak darah, ubat urat, 2 jenis juga. Lepas tu ubat apa? Ubat minyak pelincir lutut. Minyak pelincir lutut, glukosamin namanya. 2 biji. Nak main tadi Dr. Mazlan telefon. Dr. Mazlan ni pandai soal dia main. Ustaz, kami tunggu Ustaz. Dia tak tanya doktor mana. Dia tunggu Ustaz. Saya tetap puas, saya duduk di kepala jabatan lah. Nak main sini. Keluar pada jabatan tu, kereta talak. Lupa tahu bukan ubat. Padahal ubat tu boleh jadi melayang. Saya takut saya ceramah di hospital Suruhanjaya. Okey, kata Rasulullah lagi. Tuan-tuan, dah 5 dah, 6. Wa kam min jahilin afsadahul jahl. Betapa banyak orang-orang yang jahil, tak ada ilmu, menjadi rosak akibat kejahilan dia, kerana lampu iman dia padam. Dia tahu kata dia bodoh, tapi dia tak mau mengaji. Hari-hari dia Isnin bodoh, Selasa bodoh, Rabu bodoh. Seminggu tu 100% bodoh, 100% bodoh. Tapi dia tak mau buat apa. Itu tak apa. Dia gerak kukik, dia ukur jalan pergi sana, ukur jalan main sini. Sungguh laut tak reti, ilmu goreng laut tak ada. So buat sayap cek paku tak boleh, ilmu sayap buat sayap cek paku tak ada. Nak suruh buat bengkau ubi kayu, lagi tak reti, tak ada ilmu, jahil lah. Suruh jek baju tak boleh, suruh mandi mayat tak reti, suruh kapal mayat tak reti. Lama-lama kita berhimpun, kita baca kulhu kat dia. Saya bodoh. Tapi kalau orang bodoh, lampu iman dia menyala elok, tak apa, dia tahu kata dia bodoh dan dia berusaha untuk memadam kebodohan dia. Macam kita, Ustaz Ilyas, tuan-tuan semua, kita tahu kita bukan reti semua. Banyak yang kita tak reti. Sebab tu bila ada kuliah-kuliah macam ni, susah senang pun kita main, hujan panas pun kita basah. Lampu iman kita duk ada lagi, duk menyala lagi. Kita nak